Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar ikatan yang kedua, namanya ikatan kovalent. Okay, ikatan kovalent. Apa maksud ikatan kovalent? Okay, ikatan kovalent ialah ikatan kimia yang terbentuk antara atom bukan logam dan atom bukan logam. Dua-dua mesti atom bukan logam. Dua-dua mesti atom bukan logam, barulah boleh membentuk ikatan kovalent. Kalau ikatan ionik yang kita belajar minggu lepas, ikatan ionik terbentuk daripada atom logam dan atom bukan logam. Okey, sehingga yang ni bukan logam dan bukan logam. Okey, contoh yang cikgu dah beri kat sini. Okey, tengok sini contoh ni antara atom hidrogen dan oksigen. Hidrogen, kalau awak refer pada jadual berkala unsur, dia datang daripada kumpulan 1. Tapi hidrogen adalah bukan logam. Unsur lain dalam kumpulan 1 adalah logam. Yang kedua, oksigen. So, oksigen ialah unsur kumpulan 18 dan dia bukan logam. Betul kan oksigen bukan logam? Takkan tak tahu. Udara yang kita sedut, dalam dia ada oksigen, dan oksigen tu adalah dalam keadaan bukan logam, bentuk bukan logam. So, antara hidrogen dan hidrogen membentuk satu ikatan. Ikatan inilah yang dipanggil ikatan kovalent. Okey, ikatan ni ikatan kovalent. Ikatan kovalent ada beberapa jenis. Yang kita akan belajar hari ini adalah ikatan kovalent tunggal. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan berkongsi sepasang elektron sahaja. Dalam ikatan ionik, pembentukan ikatan tu berlaku dengan cara satu atom logam akan derma elektron. Yang ni untuk ikatan ionik ikatan ionik. Unsur logam, atom logam akan derma elektron. Atom bukan logam pula akan terima elektron. Okey, satu derma, satu terima. Itu untuk ikatan ionik. Tapi yang ni ikatan kovalent. Dalam ikatan kovalent tak ada yang derma, tak ada yang terima. Tetapi atom-atom tu akan share elektron, berkongsi elektron. Okey, so hari ini kita belajar ikatan kovalent tunggal. Maksudnya dia cuma kongsi sepasang je elektron. Okay, contoh yang cikgu berkenan nak bagi hari ini adalah CCl4. Nama dia tetrachlorometana. Okay, dia terdiri daripada atom karbon dan atom klorin. Karbon logam ke bukan logam? Cuba tengok kat tepi cikgu dah tulis nota. Karbon dan klorin adalah bukan logam. So, bila dua-duanya adalah bukan logam, ini ialah ikatan kovalent. Okey, step yang pertama. Awak kena buat apa? Tulis nombor proton untuk karbon, nombor proton untuk klorin. Nombor proton untuk karbon ialah 6. Nombor proton klorin 17. Ni senang je, ambil je direct daripada jadual berkala unsur. Step yang kedua ialah susunan elektron. Karbon ada 6 proton, maksudnya dia juga ada 6 elektron. So, tulis dalam bentuk susunan elektron, jadilah 24. Untuk klorin 287. Okey. Okey, step yang ketiga. Yang ni yang mungkin awak keliru sikit. Yang ketiga namanya valensi. Valensi ni ialah kekosongan pada petala paling luar. Petala mana petala paling luar? Petala paling luar ialah kalau karbon, okey, yang cikgu bulatkan ni petala terluar dia. Dia ada 4 elektron. Petala paling luar, petala nombor 2 ni, petala yang paling luar ni boleh muat 8 elektron.
tapi dia cuma ada 4 je elektron. So ada berapa lagi tempat kosong? Berapa lagi kekosongan pada petala paling luar? Ada 4 lagi kosong, betul? Ada 4 lagi kosong. So valensi tu awak tulis sebagai 4. Yang kedua untuk klorin. Okay, klorin pula petala paling luar dia ialah 7. Tapi boleh muat maksimum 8. So ada berapa lagi tempat kosong? 8 tolak 7 sama dengan 1. Ada 1 tempat kosong. Okey, so karbon ada 4 tempat kosong, klorin ada 1 tempat kosong. Formula kimianya awak tulis je semula C dengan Cl. Lepas tu awak crosskan nombor ni. 4 untuk karbon tu awak bawa ke Cl. 1 untuk klorin tu awak bawa ke karbon, crosskan. Dapatlah formula dia CCl4. C1Cl4. Okey, dan 1 tak perlu ditulis. Right. Kita dapat dah formula dia CCl4. Penting untuk tahu formula sebab kebanyakan soalan dalam ikatan kimia ni dia nak awak lukiskan. Okey, tengok slide yang kedua. Okey, ini slide kedua. Jadual ni jadual tadi juga, right? Jadual tadi, tapi cikgu nak bawa ke sebelah kanan dalam bentuk lukisan. Okey, tengok belah kanan tu lukisan. Okey, step yang pertama, mula-mula awak buatlah 4 karbon. 4 klorin. Lukis dulu 4 klorin. Cikgu lukiskan baru pun boleh lah. Okey, cikgu lukiskan. Padam dulu. Cikgu lukis dulu untuk klorin. Ada 4 klorin kan? Lukis 1, 2, 3, 4. Jadi klorin ni cikgu nak lukis besar sikit. Sekejap. Lukis besar sikit lah untuk klorin ni. Okey. Klorin dah berapa? 3, so lagi 1. Okey, dah 4. Okey, 4 klorin. Ada berapa karbon tadi? Ada 1 karbon kan? Cikgu lukis 1 karbon dekat tengah. Kenapa karbon dekat tengah? Sebab karbon ada 1 je. Karbon ada 1, Cl ada 4. Okey, kita buat supaya karbon dengan klorin tu petala dia yang paling luar je yang bertindih. Nampak ada pertindihan. Dah bertindih. Cikgu nak naik atas sikit. Okey, yang lain okey. Okey. So dah bertindih. Sekarang step yang kedua, step yang seterusnya, kita nak lukis petala. Tengok dekat jadual ni, petala karbon ada 2 petala. Klorin ada 3 petala. So kita akan lukiskan ikut bilangan petala masing-masing. Okay, untuk karbon ada 2 petala tadi kan. Okey. So dah lengkap petala karbon, cuma nak tukar warna biru je. Alright, untuk petala untuk klorin ada 3. Petala klorin 4, ada 3. Okey, jangan bertindih dengan yang tadi tu, dengan yang luar tu, sebab kita tak nak dia bertindih. Okey dah. 3 petala untuk klorin.
petala kedua tu tak boleh bertindih dengan karbon. Okey, yang boleh bertindih petala terluar je. Alright, lengkapkan 3 petala. 3 petala, 2, 3 petala. Okey, bila dah lengkap, barulah kita tuliskan, labelkan setiap petala tu. Ini C, tulis besar-besar C dekat tengah, saiz biar besar. Tengah. Okey, yang tu C. Kemudian kita tulis CL. Okey, CL pun letak dekat tengah. Ini pun sama, CL. Lambat tak apa, janji kita prepare. Janji kita faham. Alright, dah. Sekarang dah lengkap kalau ikut jadual tadi. Okey, ikut jadual pada slide yang kedua tadi, karbon dah lengkap 2 petala, klorin pun dah lengkap 3 petala, sama dengan yang cikgu dah pun lukis kat sebelah sini. Right, cikgu tunjuk tadi tu cara lukis petala je. Okey, dan sekarang kita boleh proceed dengan lukisan elektron. Mesti lengkapkan tau elektron ni. Right, dekat sini, bawah ni cikgu ada tunjuk satu elektron, cikgu akan lukis warna hitam. Untuk klorin cikgu guna warna hitam. Untuk karbon cikgu guna warna hitam. Untuk klorin cikgu guna warna hijau lah elektron dia. So, untuk karbon dulu, tengok bilangan elektron karbon. Petala pertama ada 2, petala kedua ada 4. So, kita nak guna warna hitam. Okey, cikgu akan buat petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 4 elektron. Bila ada 4 elektron ni, 4 elektron ikut jadual ni. Bila ada 4 elektron, awak akan share dengan 4 klorin kan? Jadi letak 1 elektron dalam setiap petala yang berkongsi dengan klorin. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. Okey, dah lengkap untuk karbon. Kita buat untuk klorin pula. Okey, klorin elektron dia 287. Okey, 287. Kita nak guna warna hijau tadi. Okey, 287. So, petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 8 elektron. Petala kedua ada 8 elektron. Petala ketiga ada 7. 2, 3, 5, 6, 7. Okey, petala kedua ada 7. Petala kedua ada 8. Petala ketiga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 tu kita letak share kan. Yang last tu, yang single tu, kita sharekan dia dengan karbon. Sama jugalah yang lain, buat benda yang sama je. Share. Bukan petala 1, petala 2 je. Nak ajar first time ni, kenalah buat lengkap. Okey, untuk yang keempat pun sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Okey, dah lengkap. Right. Jadi sekarang nampak tak? Ni cikgu buat kotak sikit supaya awak nampak yang mana yang share elektron. Alright, sini ada share elektron. Okey, sini pun ada share elektron. Nampak?
Sini pun ada share elektron. Dan sini ada share elektron. Ada satu tempat lain pula. Okey, dan sini ada yang share elektron. Sekejap. Okey. Nampak tak? Dia share setiap atom tu derma satu elektron, menyumbangkan satu elektron untuk dikongsi. Right, tengok setiap kotak-kotak yang cikgu dah lukis tu kan, untuk yang ni tengok berapa elektron dia kongsi. Satu hitam satu hijau kan, maksudnya dia berkongsi sepasang elektron. Dia kongsi satu je elektron. Dia kongsi satu elektron. So ikatan yang terbentuk adalah ikatan tunggal. Harap semua clear. Jadi ada berapa ikatan tunggal yang terbentuk dalam sebatian ni? Ada 4. Macam mana nak tahu ada berapa? Macam mana nak tahu ada berapa? Kira lah yang cikgu petakkan tu. Okay. So C dia berkongsi satu elektron dengan setiap Cl. Buruk sikit lah kalau cikgu lukis, memang tak pandai lah guna stylus pen ni. Kan. Ok, so dia berkongsi satu elektron. Padam balik lah. Buruk no. Ok, kita tengok slide yang ketiga tadi. Right. Kalau korang pandai, lengkapkan. Ok, ingat semula macam mana cikgu dah ajar tadi. Wait, slide keempat tak nak masuk lagi. Slide yang ketiga ni lah cikgu nak tunjuk. Ok, semula sebab sini macam banyak space sikit kan. Alright, so yang ni cikgu akan padam dulu. Sama-sama lah kita memadam whiteboard ni. Padam. Dan kita lukis semula yang cikgu nak lukis tadi. Tadi space kecil. Alright. So carbon akan membentuk ikatan kovalen tunggal dengan 4 atom klorin. Okey, so ikatan kovalen tunggal kita buat garisan satu macam ni. Inilah dipanggil ikatan kovalen tunggal. Jadi dalam CCl4 ada berapa ikatan kovalen tunggal? Ada 4 ikatan kovalen tunggal. Harapnya semua fahamlah dengan penjelasan yang cikgu bagi ni. Kalau rasa tak faham, boleh tengok repeatedly sebab tak kena bayar. Free je. Kalau nak tanya pun, free je. Terus PM cikgu. InsyaAllah, bila cikgu free, cikgu akan reply. Harap bermanfaat. Dan senang faham lah. Kalau rasa susah nak faham, bagi feedback kat cikgu supaya cikgu boleh cari satu idea lain macam mana untuk presentkan bab ni. Okay, itu je. Selamat belajar. Stay safe at home. Bye. Assalamualaikum.